Baik, ayat yang ketiga, yang pertama kita nak memahami daripada ayat yang lepas, kita tahu bahawa Nabi SAW menyampaikan risalah dakwah ini, risalah Al-Quran ini, dan ayat yang ketiga menyambung lagi tentang perbincangan Nabi SAW. Masih lagi dalam konteks menyampaikan, dan ketika mana menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan gambaran kepada kita bahawa ia bukan hanya untuk orang yang bersama dengan Nabi SAW sahaja, kan? Ia bukan hanya bersama orang yang terdahulu sahaja, tetapi alhaqna bihim. Bagi siapa yang belum terkait, insya-Allah mereka juga akan terkait mendapat berita dan juga khabar ini. Dan buktinya, alhamdulillah sehingga hari ini kita mendapat khabar tentang Al-Quran, kita mendapat khabar tentang sunnah Nabi SAW. Kalian garis bawahi pada perkataan yalhaqu bihim. Yalhaqu bihim. Nanti insya-Allah kita akan bincangkan sedikit yalhaqu. Dan keduanya, sambungan daripada ayat itu adalah ayat yang keempat, zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Pengutusan Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia seluruhnya itu yang menjadi rahmat adalah limpah kurnia Allah. Sekali lagi, ia kembali kepada kita bergantung sungguh-sungguh, kita mengembalikan kemuliaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diutuskan Nabi SAW itu adalah atas fadlullah, kurniaan daripada Allah, dan dialah yang boleh memberikan kurniaan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, kerana Allah jualah yang memiliki fadlul azim. Kalau situ fadlul azim maksudnya limpah kurnia yang besar. Fadl. Sebab itu kalau kita menerima sesuatu kebaikan, antara perkara yang ataupun ketika mana dipuji, antara jawapan bagi orang yang memahami, dia akan jawab hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Jadi ada dua perkataan yang kita nak garis bawahi. Satu tadi lahiqa, yang keduanya adalah perkataan fadal. Jom kita lihat sedikit perkataan itu, insya-Allah. Baik. Yang pertama perkataannya adalah lahiqa. Lamma yalhaqu bihim. Satu ketika dahulu memang kita bercakap tidak terkait, tetapi bagaimana untuk kita ada kaitan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, itu terkait dengan kalimah lahiqa. Dan satu lagi adalah fadal. Baik. Ini tadabbur kalau kita melihat daripada angle ini, iaitu angle-nya adalah bagaimana untuk kita membina hubungan. Kita dahlah jauh dengan Nabi SAW, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi macam mana untuk kita membina kedekatan hubungan kita dengan Nabi SAW? Satu, sudah pasti antara jawapannya perlu dibina dengan iman. Perlu dijaga iman ini sungguh-sungguh. Dan kalau kita lihat dalam ayat surah At-Tur itu, pada ayat yang ke-21, dihimpunkan kalimahnya lahiqa juga, orang-orang yang beriman di mana? Di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita cakap tentang kita nak membina hubungan, kita tak nak terputus dengan Nabi SAW, perkara besar yang kita nak beri perhatian adalah perkara iman. Kita mungkin beri perhatian terhadap makanan dalam rumah, buka puasa macam mana kita. It's okay, tak ada masalah. Kan? Kita mungkin beri perhatian tentang duit bulan ni cukup ke tak cukup lagi. Kan? Kita mungkin beri perhatian tentang kasih sayang memadai atau belum memadai. Kan? Kita mungkin memikirkan tentang kuasa yang ada. Adakah sudah cukup ataupun belum cukup lagi kuasa yang dah ada.
Tapi jangan kita lupa persoalan iman ini adalah persoalan yang kalau kita beri perhatian, insya-Allah makanan yang kita makan itu menghubungkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duit yang kita dapat setiap bulan itu insya-Allah ia juga akan menghubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang yang kita ada pada hari ini insya-Allah ia juga akan menghubungkan kita. Kuasa yang kita ada insya-Allah kita tidak akan selewengkan kerana ia terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahiqa. Maka ini adalah perkara besar yang kita nak beri perhatian. Iman. Dan kemudian bercakap tentang diberikan kelebihan itu fadal istilahnya. Fadal. Maka apakah kelebihan yang kita perlukan agar iman ini terjaga? Apakah kelebihan yang kita perlukan? Minima bercakap tentang kelebihan yang kita perlukan, ada 3 kemahiran yang kita nak. Apa kemahiran yang kita perlukan? Iaitu kemahiran QSI. Ini praktikalnya. Quran bercakap tentang panduan hidup. Solat bercakap tentang hubungan kita dengan pencipta kita. Infak bercakap tentang hubungan kita sesama makhluk. Ini amat penting untuk diberikan perhatian. Jom kita tanya pada diri kita, kan? Kita mahu mendapat fadal, adakah kita sudah tingkatkan 3 nilai ini? Quran kita, salat kita, infak kita. Setiap hari itu boleh ditanya kepada diri kita masing-masing. Dan macam mana untuk meningkatkan itu? Sudah pasti kita kena cari ilmu. Kalau ilmu Al-Quran, alhamdulillah hari ini kita ada tadabbur muqri misalnya. Itu salah satu daripada program untuk kita mendalami ilmu Al-Quran. Solat, apa lagi yang diperlukan? Infak, adakah kita ada orang ataupun ada kelompok yang memang setiap hari mengeluarkan infak untuk membantu ramai orang? Kita boleh tanya tentang perkara itu. Dan sudah pasti sampai kita boleh bina sistem. Apa sistem yang diperlukan untuk memastikan setiap hari saya belajar Al-Quran, setiap hari saya menjaga solat saya, setiap hari saya menjaga infak saya. Masya Allah, tabarakallah. So hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, fadal ini adalah kelebihan Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah lah yang memiliki semua kelebihan ini. Justru jom kita bersama-sama memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kelebihan ini kepada kita agar insya-Allah kita dapat bersama-sama berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di mana di dunia kita mungkin tidak berjumpa secara fizikal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita doakan dengan kita selalu memberi perhatian kepada apa perkara yang boleh mendatangkan fadal agar kita dapat bersama dengan Nabi kemudian di akhirat kelak. Sudah pasti ini ayat yang menjadi panduan kepada kita. Masya Allah, tabarakallah, walaupun ringkas tetapi ia membina kecintaan kita yang amat tinggi untuk kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.